Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua murid-murid. Cikgu harap kamu bersedia pagi ini bersama cikgu untuk tajuk pendidikan seni visual. Harap kamu semua sihat dalam suasana norma baharu ini. Okey, bersama Cikgu Syarifah Normazian binti Saad, Guru Pendidikan Seni Visual Kelas Pendidikan Khas dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sintok. Sebelum kita memulakan kelas, elok kiranya kita mulakan dengan bacaan doa. Okey, angkat tangan bersama cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hirmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanin yafqahu qawli. Amin. Baik. Sebelum cikgu memulakan kelas, cikgu harap kamu telah bersedia untuk pagi ini dengan keadaan yang sihat, ceria dan sudah bersarapan. Baik, untuk tajuk pada pagi ini, pendidikan seni visual kelas untuk pendidikan khas tingkatan 1. Cikgu harap kamu dah bersedia dengan buku teks. Okey, ini gambaran buku teks yang ada di hadapan kamu. Ya, cikgu harap kamu sudah berada bersama-sama buku teks ini. Okey, baik. Untuk pendidikan seni tingkatan 1, kandungan adalah berdasarkan modul 1 unsur seni. Dalam modul 1 unsur seni, kita ada 6 tajuk. Yang pertama, unit 1 garisan. Yang kedua, unit 2 rupa. Seterusnya, unit 3 bentuk. Unit 4 jalinan. Unit 5 warna. Dan unit 6 ruang. Okey, untuk hari ini, tajuk kita cikgu hanya akan memberi penekanan berkaitan dengan garisan. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks pada muka surat 4 sehingga muka surat 12. Baik, standard kandungan yang akan kita pelajari hari ini adalah 1.1 pemahaman terhadap garisan. Standard pembelajaran, cikgu harap murid berupaya 1.1.1 mengenal jenis garisan. Seterusnya, murid berupaya menyatakan garisan. Yang pertama, alam semula jadi. Okey. Yang kedua, murid berjaya menyatakan objek buatan manusia. Yang ketiga, murid menyatakan garisan pada karya seni. Okey, 1.1.3 menerangkan fungsi garisan. Seterusnya, standard pembelajaran kita mengaplikasi garisan dalam penghasilan karya. Baik, sebelum meneruskan pelajaran, cikgu harap di akhir pelajaran ini, murid dapat menyatakan maksud garisan dengan betul. Ya. Yang kedua, murid-murid menyebut sekurang-kurangnya 5 daripada 7 jenis garisan yang kita akan pelajari nanti dengan betul. Yang ketiga, menyebut contoh garisan pada alam semula jadi. Murid juga dapat menyebut contoh garisan pada objek buatan manusia. Dan murid juga dapat menyebut contoh pada karya seni. Seterusnya, objektif akhir pembelajaran menyatakan fungsi garisan dan menghasil dan mempamerkan hasil karya seni yang murid
hasilkan selepas tamat pelajaran nanti. Itu yang cikgu akan mungkin boleh murid capai selepas tamat pelajaran nanti. Baik, sebelum memulakan pelajaran kita, cuba kita perhatikan pemandangan yang indah ini. Ada unsur-unsur estetika di situ, yang mana ia melibatkan tajuk garisan kita yang asas sekali. Baik, ini adalah yang terdapat di sekeliling kita ya murid-murid. Cantik kan? Ya. Di belakang ada bukit, di tengahnya lautan, ya, yang melibatkan yang mungkin kita tak sedar, ia adalah daripada garisan yang asas sekali. Baik, seterusnya, cuba perhatikan gambaran yang cikgu cuba lakarkan untuk kamu. Melalui garisan asas ini, kita dapat hasilkan lukisan yang cantik, ya. Okey, seterusnya. Okey. Itu adalah gambaran yang kamu boleh nampak serba sedikit berkaitan dengan garisan. Sekarang, buka buku teks kamu pada muka surat 4. Sama-sama kamu boleh lihat berkaitan dengan garisan secara lebih jelas. Okey, apa itu garisan? Garisan merupakan unsur seni yang paling asas dalam seni visual. Ya, garisan bermula daripada satu titik yang digerakkan merentasi sesuatu kawasan, iaitu dengan cantuman titik-titik. Garisan terdapat pada alam semula jadi dan objek buatan manusia. Garisan juga terdapat pada karya seni visual ya murid-murid. Okey, itu maksud garisan. Cikgu harap kamu jelas dengan maksud garisan. Okey, antara jenis-jenis garisan di sini, kamu dapat tengok yang cikgu paparkan. Okey, yang pertama garisan tebal. Yang kedua garisan putus-putus. Yang ketiga garisan berlingkar. Garisan menegak. Garisan berpancar, garisan beralun, dan garisan nipis. Ya, ada beberapa jenis di sini, sebanyak 7 jenis. Cikgu harap kamu jelas. Okey, ini cikgu tunjukkan contoh yang lebih jelas untuk kamu. Garisan-garisan ini wujud di sekeliling kita. Ya, garisan pada alam semula jadi. Cuba kita lihat gambar yang pertama, iaitu gambar daun. Di situ, apakah jenis garisan yang kamu nampak? Ya, garisan lurus dan nipis. Gambar yang kedua, gambar ketika hujan. Okey, kita boleh bayangkan ketika hujan, rintik-rintik. Okey, apa jenis garisan ketika hujan yang terdapat pada alam semula jadi? Betul, garisan titik-titik. Okey, gambar yang seterusnya kamu boleh lihat gambar buah tembikai, ya? Betul, ya, gambar buah tembikai. Tembikai mempunyai garisan yang tebal di kulitnya. Gambar yang seterusnya kamu boleh lihat dengan jelas gambar apa tu anak-anak? Gambar kuda belang. Ya, garisan tebal juga di situ. Cikgu bagi contoh. Ya, seterusnya gambar rama-rama. Gambar rama-rama juga mempunyai garisan yang halus. Ya, seterusnya gambar siput. Okay, ini adalah contoh garisan alam semula jadi. Dan banyak lagi contoh-contoh yang kamu boleh cari dalam buku teks, majalah ataupun dalam internet, ya. Untuk lebih kamu jelas tentang contoh-contoh garisan pada alam semula jadi. Okey. Contoh yang seterusnya berkaitan dengan garisan-garisan yang wujud di sekeliling kita, iaitu objek buatan manusia.
Okey. Adakah kamu perasan bahawa objek buatan manusia di sekeliling kamu ni? Ya, KLCC. KLCC kalau kamu tengok ia mempunyai garisan. Ya, garisan tebal juga di situ. Landasan kereta api. Landasan kereta api juga mempunyai garisan. Ya, yang seterusnya, siapa tak kenal? Ubat nyamuk. Ya, untuk menghalang nyamuk kita tu, kita nampak garisan berlingkar di situ. Dan seterusnya yang hari-hari kita tengok, ya, tayar kereta. Garisan tebal di situ. Dan banyak lagi contoh-contoh objek buatan manusia yang cikgu tak pamerkan di sini. Kamu boleh cari di majalah ataupun di bahan-bahan lain, ya. Dan mudah saja untuk kamu perhatikan. Jelas melalui garisan-garisan yang cikgu sebutkan tadi. Okey, seterusnya. Garisan-garisan yang wujud di sekeliling kita iaitu garisan pada karya seni. Okey, yang pertama, garisan apa tu? Garisan yang melibatkan karya seni menghasilkan tikar garisan lurus. Ya, dia hanya menjadi tikar dan inilah yang dikatakan hasil karya seni. Seterusnya gambar berbentuk batik. Ya, geometri di situ. Ada garisan tebal, ada garisan geometri dan ada garisan yang halus. Ya, berbentuk batik. Juga pada batik yang cantik. Di situ kita nampak lukisan berpancar. Dan juga gambar bunga ros. Kita nampak garisan tebal yang dihasilkan menjadi satu karya seni yang cantik sekali. Ya, kamu boleh juga cari lagi contoh-contoh selain daripada yang cikgu tunjukkan ini, ya. Okey, cikgu harap kamu jelaslah dengan ketiga-tiga contoh yang cikgu tunjukkan tadi, iaitu garisan semula jadi, garisan di sekeliling kita yang buatan manusia dan garisan yang menghasilkan karya seni. Okey. Seterusnya, daripada garisan-garisan yang mewujudkan bentuk tadi, apakah fungsi garisan? Garisan mewujudkan ilusi. Garisan mewujudkan rupa dan corak. Garisan juga menimbulkan kesan pergerakan bentuk. Garisan menimbulkan tone dan jalinan. Garisan menimbulkan bentuk. Cikgu boleh nyatakan dengan kamu. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 6 untuk melihat contoh-contoh dan fungsi garisan. Ya, okey. Sebelum meneruskan pembelajaran, cikgu suka memberi kamu tugasan. Okey? Apa yang kamu perlu lakukan ialah dengan menyediakan kertas lukisan, lukis atau cetak gambar yang cikgu sediakan ini, dan kamu bebas menggunakan alat medium yang sesuai. Murid juga boleh rujuk tugasan yang cikgu sediakan ini, ya. Berdasarkan contoh-contoh yang cikgu bagi tadi, inilah tugasan kita pada hari ini. Cikgu harap kamu boleh cetak gambar yang cikgu beri ini. Cuba hasilkan satu karya yang menarik, ya. Okey, kalau kamu tidak mempunyai pencetak, kamu boleh lukis secara perlahan-lahan dan betul dengan menggunakan teknik-teknik yang cikgu tunjuk tadi. Ya, ini contoh tugasan yang cikgu telah selesaikan, ya. Mudah saja cikgu bagi tugasan untuk kamu. Mungkin di sesi pembelajaran yang lain kita akan cuba contoh-contoh karya seni yang lain, ya. Okey, terdapat pelbagai garisan yang cikgu gunakan di sini. Contoh,
garisan tebal, garisan nipis, ya, garisan lengkuk, garisan beralun, ya, macam-macam, dan garisan berlingkar di situ melalui gambar buah-buahan dan sayur-sayuran ini. Ya, cikgu harap kamu boleh lakukan lebih baik lagi daripada contoh yang cikgu tunjukkan ini ya. Baik. Cikgu rasa kamu jelas dah dengan apa yang cikgu ceritakan dan kita pelajari hari ini. Cikgu harap pada hari ini kita telah selesai belajar. Yang penting kamu selesai mengetahui maksud garisan, jenis-jenis garisan dan fungsi garisan ya. Baik. Sudah selesai dah tugas bersama dengan Cikgu Yan. Cikgu harap pembelajaran kita hari ini memberi satu ilmu yang baik untuk kamu. Penambahan maklumat untuk kamu. Jangan lupa share tugasan kamu di FB Cikgu nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.